اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Percaya kita, beriman kita. Percaya dengan makna mengaku putuh di hati dengan untung baik dan jahat itu, untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada Allah kena kepada ketentuan, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, muwafaqah dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara pada sedia kala. Kemudian qadar adalah perbuatan Allah, pekerjaan Allah, af'alullah yang bersifat dengan qudrah. Ini atas jalanan Asy'ariyah, atas jalanan ulama tauhid yang mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Jalanan Al-Maturidiyah sebalik. Qadar ketentuan Allah, qada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qada ketentuan Allah, qadar perbuatan Allah atas jalanan Imam Asy'ari. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung baik iaitu untung baik iman dan ta'ah. Beriman seseorang datang daripada qada dan qadar Allah. Beriman seseorang, Allah Ta'ala telah menentukan, menetapkan pada azal sampai masa beriman, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Dan ta'ah seseorang telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah pada azal sampai masa seseorang melakukan ketaatan, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Dan untung jahat, qada dan qadar Allah. Mana untung jahat, iaitu kufur dan maksiat. Kufur seseorang
sembah berhala seseorang telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, sampai masa seseorang melakukan penyembahan berhala, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Berlakunya perkara maksiat, melakukan perkara maksiat oleh seseorang telah ditentukan, telah ditetapkan oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Seseorang melakukan kemaksiatan, saat seseorang berjudi, minum arak, berzina contohnya, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini jelas nyata di tajuk rukun iman yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Nabi bersabda, dan engkau beriman dengan qadar, dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Khairihi wa syarihi, itu dipanggil bayan. Dipanggil badal ataupun atau bayan. Didatangkan khairihi wa syarihi untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan lagi bahawa perkara yang berlaku, yang datang daripada kehendak dan perbuatan Allah ni perkara baik. Kehendak dan perbuatan Allah perkara jahat. Kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat wa tu'mina bil qadar, sudah. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Tapi diperjelaskan lagi apa dia ketentuan dan perbuatan Allah. Khairihi, perkara baik yang berlaku tu ketentuan dan perbuatan Allah. Wa syarrihi, perkara jahat yang berlaku tu ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi Nabi datangkan khairihi wa syarrihi dalam hadis Muslim ni untuk menjelaskan lagi perkara baik ketentuan dan perbuatan Allah, perkara jahat ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim yang lain pula Nabi bersabda, wa tu'min wa bil qadari kulli, dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan yang berlaku adalah datang daripada ketentuan qada dan perbuatan Allah qadar. Hak tu hak tajuk rukun iman yang keenam. Kemudian kita mengelupasnya tekan kepada ketentuan azali, kemudian catatan di Lauh Mahfuz, kemudian catatan di suhuf malaikah. Hak kita bicara mengelupasnya. Jadi kalau kita faham molek di tajuk rukun iman yang keenam ni, sekalian yang berlaku telah ditentukan oleh Allah, telah diqaddakan oleh Allah pada azal. Sekalian telah diqaddakan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, yang muwafaqah dengan ilmu pada azal. Sekalian, maknanya tidak ada yang belum ditentukan dan tidak ada yang tergantung. Sebab apa? Sebab sekalian telah diqaddakan oleh Allah, telah ditentu, ditetap, diputuskan oleh Allah pada azal. Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak muallaq tergantung nak duk celah mana?
Lalu celah mana tergantung tu? Apa makna tergantung? Makna tergantung ni tergantung apa makna tergantung? Maknanya ada dua jalan gitu, tergantung. Ataupun belum diputuskan lagi, itu tergantung. Mu'allaq. Tergantung apa makna? Tergantung ni ada dua pelan. Pelan A, pelan B. Kalau begini, kalau begini, gitu. Ataupun tergantung ni belum lagi diputuskan, belum lagi ditetapkan. Ke macam mana? Dia mu'allaq tergantung ni, kalau berdoa begini, kalau tak berdoa begini, kalau hubung satu rahim begini, kalau tidak hubung satu rahim begini, kalau melakukan ketaatan begini, kalau tidak melakukan ketaatan begini. Maknanya belum lagi diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu masalah hak berlakunya macam mana. Begitu. Tapi rukun iman kita yang keenam, Allah Ta'ala telah mengqadakkan, telah menentukan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Tak bercanggah tu. Ni kita ambil ni ayat kitab ni, tajuk rukun iman yang keenam. Adakah rukun iman yang keenam? Allah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan sebahagian-sebahagian, dan Allah menggantung sebahagian-sebahagian. Begitu ke rukun iman yang keenam yang kita duduk pegang? Allah telah mengqadakkan, telah menentu, telah menetap, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian apa yang Allah tentukan muwafaqah, selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala-gala perkara pada azal. Jadi kalau faham molek di tajuk rukun keenam ni, nak mu'allaq, nak tergantung di mana lagi? Mati hak rukun iman keenam dahulu. Lepas tu hak ayat yang menyatakan bahawa ni yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab tu, memadam oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak, dan menetap oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak. Dan di sisi Allah ada umul kitab, ibu kepada kitab, ini Lauh Mahfuz. Itu bicara lain. Kita sekarang mati dulu di tajuk rukun iman yang keenam. Barulah pergi kepada hak catatan qalam di Lauh Mahfuz. Itu bicara kemudian. Waktu perkara yang baru. Kita bicara hak rukun iman yang keenam ni hak azali. Rukun iman yang keenam, ketentuan azali. Adapun catatan di Lauh Mahfuz, catatan di suhuf malaikat. Suhuf ni layang-layang yang dicatat oleh malaikat, yang dipegang oleh malaikat. Ini semua adalah perkara yang baharu. Sebab wa imma qalam, wa imma Lauh Mahfuz, wa imma malaikat, wa imma suhuf malaikat, semuanya adalah makhluk Allah yang baharu. Sekarang kita bicara hak ketentuan azali. Jangan duduk bolok dua ni. Hidup bolok dah capur hak rukun iman yang keenam, ketentuan azali dengan catatan Lauh Mahfuz. Kadang-kadang hak azali pun dia panggil catatan. Catatan azali. Siapa yang mencatat? Yang mencatat ni qalam ataupun malaikat yang mencatat. Qalam catat di Lauh Mahfuz, malaikat catat di suhuf malaikat. Kalau catatan azali, siapa yang mencatat? Dia tak panggil catatan, dia panggil ketentuan azali. Ketentuan. Hak catatan ni catat, tulis.
Tulis ni, tulisnya qalam di lauh mahfuz, malaikat di suhuf malaikat. Tu baru dipanggil catatan, tulisan. Tiba-tiba catatan azali. Siapa yang mencatat azali? Ada pula yang ketentuan yang tercatat di lauh mahfuz yang azali. Lauh mahfuz pun azali juga. Tu kucalana tu. Padahal kalau kita duduk molek, kita mati dulu rukun iman yang ke-6 molek. Boleh. Macam mana dengan ayat yang Allah Ta'ala memadam mengubah barang yang ia kehendak dan Allah Ta'ala menetap barang yang ia kehendak. Apa bicara semula tu? Tu pergi kepada catatan di lauh mahfuz. Bukan azali. Macam mana kita? Rukun iman yang ke-6, ketentuan, ketetapan, keputusan. Pada sedia kala Allah telah menentukan, telah memutuskan, telah menetapkan segala-gala perkara. Pada sedia kala Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali ulang pun tak tahulah kita ni. Berapa kali ulang? Buih apa? Buih mulut-mulut apa? Buih mulut-mulut. Tak faham ayat tu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengqadakkan, telah menetap, memutuskan segala-gala perkara pada azal. Allah mana yang menentukan? Allah yang bersifat dengan iradah. Muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-gala perkara pada azal. Itu je lah. Tidak ada yang tergantung. Sebab itulah, walaupun qada ni bicara iradah, tapi jangan berhenti setakat iradah. Kena berhenti di ilmu. Bukan ada setengah pandangan ulama, qada adalah ilmu. Itu setengah ulama. Qada adalah ilmu. Tapi jangan salah faham pula. Qada adalah ilmu dengan mana Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Dia lari kot lain pula. Ada pandangan ulama, qada adalah ilmu, mengetahui. Faham tak ni? Tapi jangan akhirnya timbul pula Allah hanya mengetahui perkara yang akan berlaku baik ataupun jahat. Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Lari pula situnya. Dan sebab ada pandangan qada adalah ilmu. Dia ilmu dengan iradah ni dia berlaziman. Apa yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal akan berlaku, iradah akan menentukan perkara itu berlaku. Apabila Allah mengetahui pada azal perkara itu akan ditiadakan kemudian, iradah menentukan perkara itu akan ditiadakan kemudian. Macam sekarang Allah mengetahui pada azal kita akan duduk di masjid Masjid Sultan Muhammad Bukit Besar. Allah menentukan pada azal kita akan berada di Masjid Sultan Muhammad Bukit Besar. Jadi mengetahui Allah dengan ilmu Allah ni dia berlaziman. Allah mengetahui kita akan duduk, Allah mengetahui kita akan bangun, Allah mengetahui kita akan gerak, Allah mengetahui kita akan diam pada satu-satu masa. Allah menghendaki iradah kita akan duduk, bangun, gerak, diam pada satu-satu masa. Jadi berlaziman antara mengetahui Allah dengan kehendak iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan apabila pergi kepada pandangan yang menyatakan qada adalah mengetahui, Allah hanya mengetahui, Allah tidak menghendaki. Bersanggahlah dengar kita duk baca ayat Al-Quran semua tu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun tu.
Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menghendaki, bukan Allah telah mengetahui. Tapi apa yang Allah telah menghendaki, Allah mengetahui pada azal. Tapi ayat tu cerita Allah menghendaki. Innama amruhu iza arada syai'an. Bila telah menghendaki, itu iradah. Akan setu pada azal. Fa innama yakulu lahu kun fayakun. Allah menjadikan. Allah menjadikan. Itu qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Fa'alun lima yurid. Ma yurid. Di ayat yang lain. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Tapi apa yang ia kehendak, ia tahu pada azal. Kata ni. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih, bukan yang ia tahu. Tapi apa yang Allah Ta'ala kehendak, apa yang Allah pilih, Allah Ta'ala mengetahui pada azal. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Bermula Tuhan engkau ya Muhammad melakukan ia akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Yang Allah kehendak, yang Allah pilih. Bukan Allah Ta'ala tahu. Tapi apa yang Allah kehendak, apa yang Allah pilih, Allah mengetahui pada azal. Dan memang ada pandangan qada ilmu. Tapi kita bawa pandangan qada adalah iradah. Menghendaki, menentu, menetap, memutuskan pada azal. Tapi tak berhenti di iradah. Muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlaziman antara kehendak azali dengan mengetahui azali. Iradah ta'alluq tanzizi qadim, ilmu ta'alluq tanzizi qadim, dengan makna Allah menentukan sedia kala, dengan makna Allah mengetahui sedia kala. Ni berlaziman dua ni. Pada ni. Jadi apabila kehendak Allah berlaziman dengan ilmu Allah, mustahil ada kehendak yang baru. Dia panggil ta'alluq tanziz hadis sebagai iradah. Allah menentukan yang baru, mustahil. Tapi ada dalam kitab bisyara tu, itu ada orang yang berbeza. Itu kena mati waktu kita mesti sentuh di sini. Memang ada dalam kitab menyebut ta'alluq tanziz hadis bagi iradah. Tapi jangan salah faham di situ. Sebab apa? Mustahil ada ketentuan yang baru. Ada keputusan yang baru. Kan kita kan ada ketentuan keputusan yang lama, ada ketentuan keputusan yang terkini. Itu kita. Kenapa jadi ada hak lama, ada hak terkini? Sebab kita jahil. Itu pokok pangkal dianya. Pada ni. Kita ada hak ketentuan keputusan yang lama dan yang terkini yang baru. Mustahil ada ketentuan yang baru sebab ketentuan Allah iradah selarah dengan ilmu. Jadi kalaulah Allah menentukan yang baru, berarti ilmu Allah pun jadi mengetahui yang baru. Mustahil sangat-sangat. Kalau ada perkara yang Allah Ta'ala mengetahui baru, berarti sebelum tu Allah tak jahil, berpegang seumpama tu kafir ijma' ulama. Sekarang ni ketentuan Allah muwafaqah dengan ilmu. Jadi kalau ada ketentuan yang baru, berarti ada ilmu Allah mengetahui yang baru. Bila Allah mengetahui yang baru, sebelum tu Allah belum lagi mengetahui, jahil. Itu mustahil sangat-sangat. Macam kita, kenapa ada ketentuan keputusan yang baru? Sebab kita dapat maklumat yang baru, maklumat yang terkini. Maka kita pun buat ketetapan
keputusan yang baru, yang terkini. Sebab apa? Sebab baru dapat maklumat yang sebenar. Tu kita orang jahil. Ada ni. Jadi kenapa mustahil ada ketentuan yang baru? Sebab ketentuan Allah muwafaqah dengan ilmu. Kalau ada ketentuan yang baru, berarti ada ilmu Allah yang baru. Mustahil sangat-sangat. Ada ni. Sebab kalau Allah mengetahui itu baru sebelum tu, jadi Allah belum mengetahui jahil. Tu mustahil sangat-sangat tu. Ada ni. Kemudian mati di ilmu ni kenapa? Kerana apabila ketentuan Allah muwafaqah dengan ilmu, dengan mengetahui Allah, maka mustahillah berubah. Kalau ketentuan Allah yang muwafaqah dengan ilmu tu berubah, mana ilmu Allah tu bermasalah. Ada ni. Ilmu. Terdahulunya menentukan seumpama ni. Kemudiannya diubahkan ketentuan Allah azal. Ilmu Allah di mana? Kalau seumpama tu. Macam ada misal kita tu nah. Kita buat keputusan muktamad. Bukan keputusan seorang diri, keputusan mesyuarat. Sebulat suara. Tetapi kemudian tu terpaksa kena ubah. Kenapa? Kerana kita jahil. Kita buat keputusan kadang-kadang buat dua pelang, dua pilihan. Sebab apa? Sebab nak mesyuarat semula, nak himpun balik ahli mesyuarat tu payah. Jadi kita buat keputusan awal-awal, tapi keputusan ni bukan putus. Dua pelang. Kalau begini kita jalankan keputusan ni, kalau begini kita jalan keputusan yang lain. Sebab apa? Itu semua adalah ilmu, masalah ilmu. Kita jahil. Jadi kalau ketentuan Allah berubah, di manakah duduk ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sebab itulah qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, saya mati semua di ilmu. Biar mati di ilmu. Biar mati di ilmu. Tapi jangan pula faham qada Allah ni ilmu. Allah mengetahui semata-mata. Allah tidak menentukan, Allah tidak menetapkan, Allah tidak memutuskan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebas sebelum ni. Hak pegangan terpesong yang banyak sekarang. Yang banyak sekarang seumpama ni daripada orang-orang yang ada title yang tinggi-tinggi. Ada pengikut yang ramai-ramai. Pengajian yang mana follower tu dah sudah sebut lah. Ada ni. Dan apa yang dicerita tu kan memang logik di akal. Sedang molek. Kita hanya ambil faham molek. Hak rukun mat ke-6. Kita faham molek sini je. Cukup lah. Allah telah mengqadakkan segala-gala perkara pada azal. Iradah muwafaqah dengan ilmu. Sedap, sesat. Segala-gala. Sekalian perkara. Di mana sebagai kita maklum, qada Allah ni tidak ada penghujung. Qada Allah tidak ada penghujung. Sebab apa? Sebab apa yang akan berlaku di syurga dan neraka ada penghujung ke tidak? Tidak ada penghujung. Jadi apa yang akan berlaku syurga neraka Allah telah menentukan pada azal. Tapi apa yang akan berlaku tu tidak ada penghujung, maka qada Allah pun tidak ada penghujung. Jadi qada qadar ni tidak ada penghujung. Sebab apa? Sebab qada qadar ni segala-gala yang berlaku datang dari qada dan qadar Allah. Jadi akan berlaku di hari akhirat, syurga dan neraka ada penghujung ke tak? Tak ada penghujung. Maka qada dan qadar Allah tidak ada penghujung. Sebab bukan yang berlaku di dunia sahaja qada dan qadar, yang berlaku di akhirat pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kerukun iman yang keenamnya macam mana? Sekalian yang berlaku di dunia sekarang qada dan qadar, di hari akhirat tak ada dah qada dan qadar, kita jadi Tuhan sendiri pula. Ada begitu? Ni apa yang sebut kata apa yang berlaku di hari akhirat
qada qadar. Qada qadar juga. Hari akhirat pun. Lah. Yang berlaku di syurga qada dan qadar. Sekalian perkara. Yang berlaku di neraka qada dan qadar. Sekalian perkara. Kita ingat ke sekalian perkara yang berlaku atas dunia? Dah ada ke rukun iman seumpama tu? Rukun iman ke-6, sekalian perkara yang berlaku di dunia sekarang qada dan qadar. Di hari akhirat tak ada dah qada dan qadar. Ada? Kan pening dia orang panggil. Ini kata terkadang cerita pandai. Tak faham apa yang disebut, apa yang dicerita. Sekalian qada dan qadar, sekalian lah. Hak berlaku di bumi, hak berlaku di langit, hak berlaku di dunia, hak berlaku di akhirat, sekalian. Qada dan itu saja kita nak faham dan pegang. Lepas tu kita macam sekarang lah. Macam mana kita sekarang? Beriman, belajar, taat, sembahyang, buat ibadah. Itulah bahagian kita. Qada dan qadar. Tu. Sebab tu tak ada jalan untuk kita riak wujud takabur. Sebab bukan hak kita pun qada qadar belaka. Hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita disunatkan perbanyak kata tu. Bukan kata saja ni. Bukan zikir lisan saja. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim akan jadi kenderaan untuk meniti titian sirat. Apa la haula wala quwata illa billah? Tak ada. Tak ada daya upaya kita, melainkan semuanya datang daripada Allah. Jadi bila semua tu datang daripada Allah, riak, ujub, takabur nak timbul daripada celah mana nak timbul riak, ujub, takabur? Sebab bukan barang kita pun. Ini hakiki dia begitu. Tapi jangan lupalah kitab lisan jemaah wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan akidah hamba ada pilihan dan perbuatan. Beriman, ta'ah, belajar, wa amal, pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Tapi jangan lupa, pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar. Hakikinya, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi macam sekarang lah kita. Hak bahagian kita, alhamdulillah. Dunu, hak bahagian puak lain, puak kapir. Tu bahagian dia. Qada dan qadar. Lepas tu nanti neraka lah dia kalau Allah menentukan di kapir siapa sudah. Neraka. Lepas tu apa? Urusan kamu ke? Itu bukan urusan kamu. Itu kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tak sudah fikir-fikirlah. Bahagian kita ni, alhamdulillah. Tuhan qada qadarkan kita di kalangan orang beriman dan orang yang taat akan Allah Subhanahu wa taala. Hak majoriti ahli dunia tu, ramai kafir tu, itu kerjaan Allah, bukan urusan kita. Itu bahagian mereka. Allah telah mengqadakkan mereka ni akan kekal neraka selama-lamanya. Jadi mereka duduk di neraka nanti qada dan qadar Allah Taala juga, itu bahagian mereka. Tu kat tu dah lah. Itu fikir pula hak kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siang ke mereka dah. Tukar, minta Allah tukar kamu dengan mereka. Duk sibuk, bukan kerjaan kita tu. Itu kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Qada qadar tidak ada penghujung. Sekali yang berlaku datang dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah pada azas sekalian perkara mubram putus. Barulah hak catatan di Lauh Mahfuz, ada yang mubram satu jalan putus, ada yang muallaq yang tergantung kalau berdoa, kalau tidak berdoa, kalau hubung silaturahim, kalau tidak hubung silaturahim, kalau buat kebajikan, kalau tidak buat kebajikan. Tapi apa yang akan berlaku, berdoa ataupun tidak, sebagaimana hak azali. Kalau azali menetapkan dia berdoa, maka dia berdoa ada bahagian. Bahagian yang dia dapat itu adalah ketentuan azali. Sebab masa dia tidak berdoa, maka tidak dapat apa-apa bahagian. Tidak berdoa itu ketentuan azali,
Tidak dapat apa-apa bahagian tu adalah ketentuan azali. Itu je lah. Ada ni. Kemudian pula biasa kan kita kan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, samalah. Dibuat dihubung silaturahim. Dalam hadis Bukhari Muslim tu, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa yang menghendaki bahawa diluaskan pada rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dah dihubung silaturahim. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maknanya sampai masa dia hubung silaturahim, rezekinya ditambahkan. Pada masa dia tidak hubung silaturahim, rezekinya tidak ditambahkan. Tapi dihubung silaturahim ataupun tidak telah ditetapkan pada azan. Hanya tergantung pada catatan Lauh Mahfuz jua. Di iradah ilmu Allah rukun nikmat keenam telah ditentukan, telah ditetapkan, telah diputuskan segala-gala sama ada dia hubung silaturahim ataupun dia tidak hubung silaturahim. Dia hubung silaturahim, umurnya dipanjangkan. Tidak hubung silaturahim, umurnya tidak dipanjangkan. Sampai masa dia hubung silaturahim, umurnya 60 jadi 61. Hak 61 itulah hak ketentuan azali di iradah dan ilmu Allah yang mubram. Ada ni. Hak ni hak malaikat tak tahu ni. Malaikat mari nak cabut roh seseorang hamba, Allah Taala kata masanya belum sampai. Sebab apa? Sebab malaikat tak tahu hak azali. Hak azali hanya Allah yang mengetahui. Malaikat tak tahu. Tapi hak azalinya, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Itu hak azali, hak mubram. Ada ni. Hak kata dipanjangkan umur, ditambah umur tu pun khilaf ulama. Ada kata hak hadis sebut panjang umur bukan panjang masa umur, panjang ni ditambahkan keberkatan umur. Situ ada setengah ulama rasa umpama tu. Jadi kalau kita ni cerita ni, hak ni perkara dihubung silaturahim umurnya 61, ditahubung silaturahim umurnya 60. Ada ni. Sampai masa dihubung silaturahim umurnya 61. Itulah hak azali. Hak ayat fa iza jaa ajaluhum tu. Sampai masa dia tidak hubung silaturahim umurnya setakat 60. Sampai masa berlaku seumpama itulah hak azali. Itu saja. Jangan jahat sangat dia panggil. Tuhan macam mana ustaz? Kalau Tuhan nak tengok dulu. Tengok macam mana pula? Tuhan nak tengok dia ni hubung silaturahim ke dia balah dengan orang. Bila dia silaturahim, Tuhan nak bagi tambah umur dia sebab dia hubung silaturahim baik. Tapi kalau dia baik balah dengan orang, umur ada tu pun terlebih beri dah tu. Tuhan nak tengok dulu. Allah jahat sungguhlah. Ada jahat. Tuhan tengok dulu kat mana? Kau tak qadar dah ke? Dia macam dia. Macam mana nak beri kedok? Tengok dulu budak ni. Tak boleh harap. Tengok dulu. Dah nak beri kedok ni. Tengok dulu budak ni jadi macam mana. Tak kalau budak ni jadi molek, kita berilah hadiah. Kalau budak ni jadi tak molek, nak beri hadiah apa ada tu nak ambil semula. Tu manusia jahil gitu. Macam mana kalau Tuhan tengok dulu? Oh, tu jahat sangat gitu, dak reti sangat tu. Mana rukun mai keenam? Sekalian qada dan qadar. Ada ni. Dia macam kita berdoa contoh ni. Kita masih lagi hak ni hak azali, hak Lauh Mahfuz kita ni. Ingat kau minggu ni nak masuk pada perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita dak baca doa tu. Wakini syarra ma qadai. Wakini syarra ma qadai. Apa makna dia? Lindungi akan daku
akan kejahatan barang yang engkau qadakkan. Barang yang kau qadakkan ni ada nikmat. Barang yang kau qadakkan ni ada apa ni? Nikmat, ada hak musibah. Ada ni, nikmat. Jadi barang kau qadak ni hak nikmat, apakah kejahatan dia? Tidak bersyukur. Barang kau qadakkan ni musibah, apa kejahatan dia nya? Tidak sabar dan tidak redha. Jadi kita minta berlindung dengan Allah daripada tidak syukur akan nikmat yang kau qadakkan. Kita minta berlindung daripada tidak sabar, tidak redha akan ujian yang kau qadakkan. Gitulah bukan maksud dia. Jadi ma qadai, syarri ma qadai. Ma qadai ni nikmat dan juga musibah. Syarri ma tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Kita minta berlindung. Kita minta berlindung daripada tidak syukur akan nikmat yang diqadakkan oleh Allah. Kita minta berlindung daripada tidak sabar, tidak redha akan ujian yang datang daripada Allah. Kita minta berlindung macam mana? Sebab seseorang bersyukur ataupun tidak, seseorang sabar ataupun tidak, seseorang redha ataupun tidak, telah ditetapkan pada azal. Faham tak? Telah ditetapkan pada azal. Minta berlindung macam mana lagi? Sebaik batuk jauh, kalau batuk dekat lari orang. Muslim ni jangan batuk. Nak batuk kena ok nak batuk. Dia tak boleh batuk kau kanjar orang sebelah. Oh, muajin ni batuk. Dah sedap tengok Oh, lari lalu dah. Oh, sekarang ni tak boleh. Batuk ke, demam ke, sensitif. Jadi sekarang ni syukur ke tidak, sabar ke tidak, redha ke tidak, bukan telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Dan kita nak minta minumnya ke mana lagi? Kalau Allah telah mengqadakkan tidak syukurlah. Kalau Allah mengqadakkan tidak sabar, tidak redha, tidak sabar, tidak redha lah. Minta berlindung ke mana tu? Minta berlindung daripada ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Situ. Tak Lauh Mahfuz lah. Lauh Mahfuz hak tergantung macam mana. Ni contoh ni perkara gaib. Seseorang ni kalau dia berdoa waqini syarra ma qadai, doa yang cukup syarat, Tuhan akan jadikan dianya terlindung daripada tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Kalau dia tidak berdoa ataupun dia berdoa, semua orang berdoa bakal doa kunut tu, ada orang berdoa, tapi doa tak cukup syarat, maka dia bila dapat nikmat tidak syukur. Bila kena ujian, tidak sabar, tidak redha. Tu hak tergantung. Dia berdoa, dia akan terlindung daripada tidak syukur, tidak sabar, tidak redha. Kalau tidak berdoa atau berdoa tidak cukup syarat, maka dia akan tidak syukur akan nikmat Allah, tidak sabar, tidak redha akan ujian Allah. Ni tergantung. Minta doa hak tu nah. Mudah-mudahan kitanya termasuk dalam doa yang diperkenankan. Maknanya kalau dapat nikmat, kita terlindung daripada tidak mensyukuri. Kalau kita diuji oleh Allah, kita dapat terlindung daripada tidak sabar dan tidak redha. Jadi waqini syarra ma qada ini adalah pergi kepada hak muallaq di Lauh Mahfuz. Gitu jelah. Lepas tu kita macam mana? Macam mana apa? Bacalah doa kunut subuh tu. Ada bahagian kedak kita ni. Itu bukan urusan kita. Kita sebagai hamba, kita berdoa. Berdoa adalah ibadat. Sudah, saya kata je. Tapi macam mana dalam doa kunut tu minta berlindung daripada kejahatan barang kau qadakkan. Kejahatan tadilah tidak syukur atas nikmat, tidak sabar, tidak redha atas ujian. Minta berlindung hak tu. Tapi kalau Allah telah mengqadakkan pada azal, tidak syukur, tidak sabar, tidak redha, kita nak minta berlindung macam mana? Kita minta berlindung daripada qada, tidak syukur, tidak sabar, tidak redha yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi yang kita berdoa, kemudian apa yang berlaku pada kita,
sebagaimana hak qada azali Allah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara yang mana mustahil berubah sama sekali. Itu je. Jadi kalau ada doa-doa yang seumpama ni, minta berlindung, minta daripada barang yang diqadakkan Allah, itu pergi kepada hak Lauh Mahfuz. Itu je. Kan? Cukuplah masa kita ni. Kita kena jaga pula masa. Kita ada 3 kitab ni. Kena jaga masa. Kerana kita ni yang pertama ni 40 minit ni 45 minit dah ni. Tapi hak minggu ni ulang tambah sikit-sikit, hak minggu lepas je. Ulang tambah sikit hak minggu lepas. Kalau kita ni masih lagi ada perkara yang kena diulang-ulang, kena ulang dalam FB lah. Kena ulang dalam FB. Orang kita main masjid ni bahagian kita. Dapat masjid, langkahan ke masjid, niat iktikaf dalam masjid, duduk majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh para malaikat. Itu bahagian kita. Lepas tu kalau kita nak ulang lagi, kita tengok dalam FB pula. Orang dalam FB kan bila hak agak dia rasa macam payah sikit ni, ni kena ulang. Ni kena ulang ni. Tak apalah, ulanglah. Ulang ulang. Tapi kok mana nak payahnya? Hanya bicara kok iman ke-6 je. Nak payahnya kok mana? Tak payah pun. Ulang sebab apa tu? Ulang biar mahir boleh bicara. Nak bicara kepada siapa? Kepada anak cucu kita sendiri. Untuk faham kita seorang, tak payah mana. Faham kita pegang. Tapi kita tak maulah faham pegang seorang. Anak cucu kita nak ambil tahu juga. Nak ambil tahu tu, kalau tak boleh nak cerita, tak jadi. Nak ulang-ulang tu biar jadi mahir. Bila mahir ni kita boleh bercerita untuk menyampaikan akidah pada anak cucu kita. Nak arak ke sekolah sekarang, nak arak ke tu faham lah. Fitnah akhir zaman ni fitnah akidah. Jadi insya-Allah kita minggu depan kita masuklah kepada qada Allah, perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Wallahu a'lam. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17. Muka surat 17. Surat 17 baris yang ke-15 daripada atas. Surat 17 baris yang ke-15 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika tiada kuasa ia seseorang berdiri betul, dia nak berdiri betul tak boleh, kerana masalah tulang belakang contohnya lah. Maka wajib ia seseorang berdiri qada sehabis-habis kuasanya. Nak berdiri betul tak boleh. Yalah, ada masalah tulang belakang ataupun dia ada kemalangan ke kaki dia ke lutut dia ke, berdiri boleh tapi pelik sikit lah daripada orang. Orang berdiri tegak, dia berdiri jadi apa? Tewing ada. Tewing gitu lah. Tewing ke tewing lah. Tak kira lah. Diri macam mana pun kena berdiri. Kalau dia kuasa berdiri, dia cuma lemah daripada berdiri betul. Nak berdiri macam orang ramai tak mampu. Berdiri boleh, tapi berdiri hak qada dia. Hak qada dia lah. Sengit tak sengit pun hak qada dia. Dan memang adalah kadang-kadang dia berdiri tu, kalau kita panggil, kalau kita kata gok
makan ruang lah. Makan ruang. Ada ni. Dia makan ruang sedikit dia. Ini cerita hok soh rapat lah. Sekarang ni soh tak rapat, berdiri sengit pun tak ada masalah dengan orang. Mana kalau dahulu kan soh rapat, dia berdiri tu jadi makan ruang sikit. Orang kena bagi sikit sebab dia ni orang accident. Bukan dia cacat asal, dia accident. Dia accident tu dia boleh berdiri tapi jadi belok. Belok. Dan ni. Jadi sengit lah. Kalau dia hanya tidak kuasa berdiri betul, tapi dia masalah kuasa berdiri, dia tetap wajib berdiri. Contoh terdahulu saya datangkan adalah orang tua yang bongkok. Walaupun bongkok dia itu siapa dekat-dekat dah dengan rokoknya. Dia bongkok ni macam dekat rokok tu. Ada. Orang tua dia memang bongkok. Tapi dia berjalan lajunya lah. Dan kalau kita kata dak sugung ke, maknanya dia ke depan kan. Dia jangan laju. Mana orang panggil apa? Dia mana dia sihat, dia cergah lah dia ni. Tapi tulang dia. Tapi orang tua lah, orang tua. Tapi tulang dia tu bongkok, tapi dia jalan laju. Dia nak semayang macam mana? Semayang sekadar dia mampulah. Dah jadi macam tunduk dekat nak bongkok, dekat nak rokok dah tu. Setakat tu dia boleh berdiri. Berdiri setakat tu lah. Ada ni. Mana sekuasa-kuasa dia. Lepas tu kalau kata siapa hak rokok dah. Jadi untuk rokok dia kena tambah sikit. Dia berdiri ni macam sebut sebelum ni kan. Dia berdiri gini. Ni rokok dah ni, boleh rokok dah panggil ni. Habis baca Fatihah surah, dia pun Allahu Akbar, dia perendah lagi. Nak tambah perendah. Tapi kalaulah dia berdiri gini dah. Berdiri gini dah. Tambah lagi kok sugung lah. Sugung panggil. Tersungkur. Tersungkur. Sugung dah. Sugung lah. Dah dia gini dah, tapi ni berdiri ni, takbir, Fatihah, surah, ni berdiri. Jadi untuk rokok dia kena perendah sikit. Tak boleh kalau perendah kok jatuh hadiahnya. Maka dia rokok sama dengan keadaan berdiri, tapi dia kena kosak. Dia kena kosak di hati. Bahawa sekarang ni dia sedang rokok. Kalau dia berdiri ni gini, rokoknya dia tambah sikit, tak apa nak kosak sebab dia sudah berbeza. Dia gitu je. Ada ni. Ini bagi pandangan muktamad lah. Bagi pandangan Imamul Haramain, kalaulah berdiri tu siapa hak rokok dah, maka gugur rukun berdiri, dia semayang duduk. Itu pandangan Imam Haramain. Sebab tak ada dah berdiri. Tu bukan berdiri tu rokok. Sekarang ni boleh tak berdiri? Bolehlah gini. Tu bukan berdiri, tu rokok. Boleh tak nak akad? Tak boleh begitu. Maka pandangan Imam Haramain tak ada dah bahagian berdiri untuk orang ni. Sebab apa? Sebab yang dia ada ni bahagian rokok dah ni. Lepas tu bila tak ada bahagian berdiri, maka semayang duduk. Itu pandangan Imam Haramain. Tapi itu pandangan daif lah, bukan pandangan muktamad. Muktamad masalah kitab kita ni. Dan jika tiada kuasa ia berdiri betul, maka wajib ia berdiri qada sehabis-habis kuasanya. Walaupun tunduk siapa hak rokok pun, sekadar tu hak dia kuasa, maka berdiri sekadar tu. Ini hak pandangan yang muktamad. Kemudian hak saya sebut minggu lepasnya, hak berkaitan dengan kuasa berdiri. Kuasa berdiri ini dia tidak syarat bertulung. Dia tidak syarat bertulung. Dia kuasa berdiri dengan binafsih, dengan diri dia semata-mata. Bukan kata nak berdiri boleh, kena bertulung. Dia sekarang dia nak berdiri. Hak kata kuasa berdiri ni, kuasa berdiri sendiri-sendiri. Mana berdiri tanpa bertulung. Berdiri mana berdiri tanpa bertulung. Berdiri tanpa bertulung. Tetapi kalau dia boleh berdiri, tetapi
kena bertulung. Bertulung ni sama ada bertulung ni dia pegang ke, pegang meja ke, pegang almari ke, pegang tiang ke, itu bertulung, baru boleh berdiri. Kalau tidak pegang meja contohnya, tak boleh berdiri. Dia tak syarat bertulung. Kuasa berdiri ni, kuasa berdiri dengan sendiri tanpa bertulung. Kuasa berdiri, yang mana berdiri menjadi rukun pada sembahyang fardu bagi orang yang kuasa berdiri. Kuasa berdiri ni kuasa berdiri dengan sendiri, bukan bertulung. Nak situ. Ini atas pandangan muktamad lah. Ada satu pandangan kuasa berdiri termasuk dengan bertulung. Dia panggil kuasa juga. Mana kalau pegang meja, kuasa berdiri, maka wajib berdiri dengan berpegang di meja. Itu bukan pandangan muktamad. Pandangan muktamad, kuasa berdiri binafsih dengan sendiri, bukan dengan bertulung. Ada ni. Ada satu pandangan menyatakan kuasa berdiri sama ada berdiri sendiri ataupun berdiri dengan bertulung. Bertulung ni pegang meja ataupun dipegang oleh orang. Panggil bertulung tu. Dipegang oleh orang. Mana dia berdiri, kena ada orang duduk belakang pegang dia. Tak syarat, tak syarat. Apa nama pertama? Kuasa berdiri, berdiri dengan sendiri tanpa bertulung. Berbeza saya sebut mengelepasnya, dia memang kuasa berdiri. Tetapi untuk bangun berdiri tak boleh tanpa bertulung. Dia nak bangun berdiri boleh, tapi bertulung dengan pegang gantung kepada meja contohnya. Pegang gantung kepada meja, boleh bangun. Ataupun orang yang tolong jack lah. Jack apa? Tolong tonyoh ke apa? Tolong tolok. Bukan jack ni, jack guli bating kawan tu. Nak bangun kita pun pegang tubuh kita tolong angkat. Dia boleh tegak. Kakau, apa? Dia tak apa tegak, boleh. Tapi nak bangun tu, kalau nak bangun gitu tak boleh. Contohnya orang gemuk. Tu contohlah orang gemuk. Dia nak bangun gitu memang tak bangun. Boleh bangun, tapi kena pegang gantung di meja, pegang gantung di almari ke, di tiang ke, di dinding ke, tapi kena duduk tepi-tepi, kena duduk tepi barang, baru boleh bangun. Maka dia tetap wajib bangun walaupun dengan bertulung. Sebab dia hanya bertulung untuk bangun, bukan bertulung untuk mengekali berdiri. Ada ni. Satunya bertulung untuk hanya bangun saja. Pegang gantung di meja. Apabila tegak saja, tidak perlu dah kepada mejanya. Ada ni. Maka dia wajib kena bangun dengan bertulung tadi. Tapi kalau nak mengekali berdiri pun bertulung pegang meja juga, dia panggil lemah, mai duduklah. Bukan bertulung untuk mengekali berdiri, hanya bertulung untuk bangun saja. Boleh faham tak situ? Tapi untuk tegak pun kena pegang meja juga. Lemah dah. Duduk kan. Tapi hanya bertulung untuk bangun saja, maka dia wajib bertulung. Dia dalam bab berdiri ni menjadi rukun kepada orang yang kuasa, tidak menjadi rukun kepada orang yang lemah. Berpindah pada duduk pun sama, kuasa, lemah maka mengiring pun sama, kuasa, lemah jadi melentang.
Ni kena apa ni? Dia tak boleh nak pukul borong sebab orang yang berbeza. Orang ni gini, orang ni gini. Faham tak ni? Mana kalau tanya saya boleh kena apa? Kena selidik. Macam mana sebenarnya? Sebab nak letak kuasa ataupun lemah ni. Sebab berdiri kekal rukun selagi kuasa. Hak kuasa tu macam mana panggil kuasa? Kena ngaji molek. Faham tak ni? Takut masih lagi kategorinya kuasa tapi dia semai duduk dah tak sah semayang. Ni bab rukun ni. Bukan bab sunat-sunat ni. Dia keadaan dia tu hukum fiqhnya panggil kuasa lagi tapi dia duduk dah. Tak sah semayang. Berdiri rukun semayang bagi orang yang kuasa. Jadi kalau keadaan dia tu masih lagi kategori kuasa, tiba-tiba dia duduk dah, tak sah semayang dia. Ini kena faham molek lah. Kuasa tu macam mana, lemah tu macam mana. Minggu lepas saya sentuh dah, minggu lepas dah. Hak pegangan. Ini cerita Zohir ni. Bertolong, berpegang, bergantung dengan meja lah, dengan almari lah, dinding lah. Kuasa berdiri sendiri, kuasa berdiri dengan bertolong. Hakikatnya kodam lah ke? Itu cerita makhluk lah ke tu? Sebab apa saya ulang kalau sebab apa ni? Sebab orang mengajar salah, cakap aku buat, aku bangun, aku duduk, syirik kepada Allah. Makhluk tu buat syirik kepada Allah. Ni. Tapi yang turut tu ribu-ribu tu nak syirik dah ke barangkali? Dia nak benda syirik. Dan sekarang ni kita cerita ni cerita apa ni? Cerita sebab belaka ni. Orang yang kuasa berdiri, orang yang lemah berdiri. Ada kuasa ke? Kodak-kodak belaka mana ada kuasa? Kita hamba Allah yang lemah, tak ada apa kuasa pun. Ini kata kuasa ni tak sebut kuasa Allah. Seseorang yang kuasa. Tu cerita asbab. Lepas tu kata hak ajar syirik dia hanya sandar kepada asbab ni kau. Tapi ramai pula hak nak jadi syirik. Ramai nak jadi syirik. Suka mengajar pesen tu. Hak pesen dia kena syirik. Hak tengah mengajar syirik juga. Hak tengah belajar syirik juga. Dia nak sama puak syirik. Hak mengajar pun sama juga. Mengajar pun samalah. Dia cakap asbab juga. Hak tukang belajar pun cakap asbab juga. Jadi puak syirik mengsyirik. Sama syirik lah. Dia panggil puak syirik orang kali. Ini semua cerita asbab lelaki ni. Gantung, pegang ke meja. Gantung ke Allah lah. Apa nak gantung ke meja? Apa ni? Itu asbab ikhtiar usaha orang panggil. Mana orang angkat, orang tolong. Itu cerita asbab. Pegangan kita hak Tuhan belaka kodak-kodak. Ani kata hak ajar seumpama tu memang tak mana kalau kita kata jahil sangatlah. Salah sangat-sangat. Salah sangat-sangat. Kita dalam cerita fiqh ni tak ada kodak-kodak dalam cerita fiqh ni. Kita belaka. Kita belaka. Salah pada sebab. Jadi kita nak faham boleh kuasa tu keadaan macam mana? Bila lemah, nak letak lemah ni. Macam mana lemah dia? Dia akan cerita dia bawah tu hak lemah. Kemudian kuasa ke lemah seseorang ni, diri sendiri yang merasai. Orang lain tak boleh nak letak. Dia mari tadi, jalan molek. Siapa tak semayang? Dia duduk. Pelik. Kenapa? Kamu tahu ke dia rasa macam mana? Dah saya tengok tadi dia berjalan. Kita tak boleh nak nilai gitu. Siapa-siapa di masjid, dia duduk atas kursi. Duduk atas kursi, kita akan bicara semula. Boleh ke tak boleh duduk atas kursi? Kadang-kadang, iyalah. Payah juga. Masjid kena mesra pesakit. Masjid kena siapkan kerusi. Barulah masjid mesra pesakit. Boleh ke semayang duduk atas kursi? Balik pada ilmu. Boleh ke tak boleh? Jangan turut orang. Tu Mekah. Cerita wah Mekah. Cerita wah ilmu. Ni wallahu alam lah.
Ini saya dengar cerita orang ngaji Mekah. Dia kata, hok mayang atas kursi Mekah tu bukan orang Mekah, dia kata. Orang asalnya, orang Mesir, orang Syria. Dia tubuh gemuk. Dia tubuh gemuk. Dia tak boleh turun ke bawah. Turun ke bawah, tak naik. Dia gitu. Dia kata orang Mesir, Rusia, dia tubuh dia tu. Mana hak asal dia kata ni wallahu alam, ni cerita orang ngaji Mekah. Dia kata hak mula atas kursi bukan orang Mekah, orang Mesir, orang Syria, tubuh dia gemuk. Dia tak boleh bangun. Dia tak boleh bangun. Itu kita akan bicara nanti. Hak kalau turun tak boleh bangun. Nak kira macam mana? Dia kalau berdiri boleh. Berdiri agak. Turun je siap. Tak naik. Boleh turun ke tak boleh turun? Itu kita akan bicara nanti. Kalau mazhab Syafi'i, kekalkan dalam keadaan berdiri, termasuk untuk sujud pun dalam keadaan berdiri. Berdiri macam biasa, rokok macam biasa, iktidal, sampai masa sujud, berdiri juga isyarat. Tunduk kepada sujud, biar lebih rendah daripada tunduk pada rokok tadi. Duduk antara sujud pun dalam keadaan berdiri, sujud yang kedua pun dalam keadaan berdiri, tasyahud awal pun dalam keadaan berdiri. Ni nanti kita akan cerita lah pula. Kalau kemudian kita duduk atas kursi ke separuh, kita akan bicara nanti. Melainkan rakaat yang terakhir. Rakaat terakhir, lepas dia iktidal rakaat yang terakhir keempat, dia wajib kena turun ke latah. Tak boleh bangun nanti. Sudah dah semayang. Lepas tu tak boleh bangun. Carilah krim. Krim apa? Krim tu lah akak barang tu. Carilah. Sebab ni rakaat keempat dah ni. Rakaat pertama turun, tak naik rakaat kedua. Tu tak boleh turun. Tak boleh turun. Ini mazhab Syafi'i lah. Ada ni. Dia berdiri boleh, turun tak boleh naik. Ada ni. Jadi dia hanya turun ketika rakaat terakhir. Sebab apa? Rakaat terakhir dah tak naik dah kan, tak bangun dah kan, sesat. Jadi untuk seumpama ni lah, boleh tak mai takut semua, kita akan cerita balik lah. Sebab dalam buku panduan tayammum wuduk solat bagi sakit yang dia keluar kat Jakim ni, dia ada tunjuk dua cara, duduk atas latar dan duduk atas kursi. Cuma untuk permulaannya, sunnah Nabi adalah duduk atas latar. Nabi uzur, Nabi semua duduk atas latar. Itu hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian macam mana kalau itu atas kursi? Kita akan bicara nanti. Cuma janganlah kita hanya turut orang. Orang batal kursi, kita batal kursi. Jadi galakkan pihak masjid pula kena mesra pesakit. Sediakan kerusi untuk pesakit. Jadi terkadang kita tengok orang tu dia berjalan. Siapa tak nak semayang? Dia duduk. Pelik ni. Jangan-jangan ini bukan kita tak tahu. Sebab dia kuasa ke tak kuasa atas diri masing-masing. Ni kena reti sendiri ni. Kena reti sendiri hak kuasa dengan lemah. Sebab kita ni bicara berdiri bagi orang yang kuasa, duduk bagi orang yang lemah. Dia boleh berlaku bukan hanya dalam satu sembahyang. Bukan boleh berlaku dalam satu rakaat. Pandai ni. Berdiri rukun bagi orang yang kuasa sembahyang fardu. Apabila dia lemah dia sembahyang duduk. Pandai ni. Bukan kata berdiri satu semayang, duduk semayang, tidak. Bukan dalam satu semayang tu ada ketika berdiri, ada ketika duduk. Bahkan dalam satu rakaat tu boleh berlaku ada ketika berdiri, ada ketika duduk. Ada ni. Di satu rakaat tu. Ni cerita cakap kasar dahululah. Dia sapa ke masjid tu, Allah lah tadi kena berjalan tengah panas ke, kena hujan sikit ke. Dia sapa ke masjid tu dia jadi macam hanyut. Jadi macam Allah lah dah. Siapa dah masjid nak balik warna dah. Pada masjid dah, semayang lah. Tapi masa mari tunggu rumah tadi kagak. Tapi kena parking jauh sikit ke, kena panas sikit ke, kena hujan sikit ke, kena naik tangga sikit ke. Ada orang tua kalau ada tangga tak mari masjid dah. Dia tak boleh tangga, dia tak boleh. Ada orang seumpama tu. Jadi kalau tangga tak boleh, sekarang ni mana ada dah masjid tak ada tangga? Tangga belakangnya. Jadi dia kalau salah parking jauh sikit, dia siapa pak semayang, dia lawyer dah. Dia pening dah. Dia pun semayang duduk lah. Sebab dia uzur.
Lepas duduk tu, kena kipas, kena ekong tu, dia rasa macam balik asal dah. Sebab dia asal tu rumah tu okey je. Dia mari sekejap je tu. Ada ni. Jadi dia pun dalam waktu pertama lagi ni. Tiba-tiba dia rasa macam lega dah. Dia wajib berdiri serta merta. Sebab apa? Dia sudah kuasa. Bila dia sudah kuasa, berdiri kembali menjadi rukun. Jangan kata, nanti dah kat kedua lah baru bangun. Kalau tidak segera berdiri, batal sembahyang. Pada ni. Sehingga kan, ni. Mana kita ni banyak perkara lagi ni. Panjang ni bicara bab ni berdiri menjadi rukun bagi yang kuasa, bagi orang lemah tidak menjadi rukun ni. Dia semai duduk. Dia rokok je. Mana orang dia hak sipu tadi terlepas dua kali. Ni buat masalah je ni. Dia rokok je, hilang pening. Contoh ni, jangan duk fikirlah ni buat contoh. Dia semai duduk betul duduk daripada takbir sampai ke rokok. Dia rokok saja segar. Misalnya, masa segar tu tamanninah tak lagi rokok, belum lagi. Maka dia wajib kena, dia duduk ni, duduk gini, rokok sampai duduk kan. Dia kena bangun slow, dia sambung rokok dalam berdiri. Wajib buat seumpama tu. Tapi dia jangan angkat kepala, jangan, sebab dia dalam rokok ni. Jangan angkat kepala. Angkat kepala batal sembahyang. Dia dalam rokok duduk ni, dia kena bangun slow. Lepas tu dia pun sambung rokok, berdiri, tidak berdiri macam biasa, bola turun ke atas sujud. Tetapi kalaulah dia rokok dapat dah tamakninah, barulah berasa segar. Maka kekalkan rokok dan kena duduk, tak payah berdiri. Sebab dia sudah tamakninah dah rokok tadi, barulah dia kuasa berdiri kembali. Sebab berdiri ni, masa Fatihah, masa rokok, masa i'tidal, wajib berdiri. Tapi masa dia segar tu, dalam rokok dia tu tamakninah dah, barulah rasa, sedap dah rasa. Pada ni. Maka kekalkan rokok dan keadaan duduk ni rokok dan duduk, untuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kepada berdiri. Berdiri lah. Ada sebab dia tamat rokok ayah berdiri, sebab dia sudah dapat tamanninah, barulah dia kembali kuasa. Tapi i'tidal dia wajib berdiri. Kalau dia rokok ni, dia masih lagi uzur, masih lagi tidak kuasa, sami Allahu liman hamidah, mana i'tidal dan kena duduk juga. Sami Allahu liman hamidah, belum tamakninah lagi i'tidal, dia jadi segar. Dia wajib kena sambung i'tidal dalam berdiri. Tetapi kalau dia sami Allahu liman hamidah dan kena duduk, dia lemah ni, dapat tamakninah dah i'tidal ni, barulah berasa segar. Maka tak payah berdiri dah. Untuk i'tidal tu terus kepada tu sujud, rakaat kedua barulah berdiri. Dia begitu. Jadi ni atas masing-masing ni, atas masing-masing. Jadi maknanya yang satu rakaat yang sama ni boleh berdiri, wajib berdiri, dan ada 3 boleh duduk sebab dia lemah. Contoh tadinya dia takbir memang dia lemah. Dia memang tak kuasa. Tapi apabila dia duduk molek ni, kena kipas, kena ekong, dia jadi macam kembali segar. Dia wajib berdiri serta merta. Samalah juga kalau dia berdiri molek-molek tengah-tengah semayang, mari loya, mari pening lah ni, maka dia duduklah. Ada ni, dia duduklah. Cuma gini je nak kena ingat sikit. Kalau kita sedang membaca Fatihah, berlaku 2 situasi tadi. Dia semayang duduk sebab dia uzur, kemudian dia kuasa, dia wajib kena berdiri, tapi masa tu sedang membaca Fatihah. Dia sedang berdiri, kuasa, dalam berdiri ni mari loya, mari jadi lembek pada ni. Dia nak duduk ni, tapi dia sedang membaca Fatihah. Nak buat macam mana? Hak daripada bawah duduk sebab dia lemah, tiba-tiba dia kuasa, dia wajib kena berdiri serta merta.
Tapi dia sedang membaca Fatihah. Orang ni sedang berdiri. Molek-molek ada ni, sehat. Tiba-tiba mari lawyer, mari pening. Mari nak jatuh. Dia pun turun lah. Tapi dia sedang baca Fatihah. Dia sedang baca Fatihah. Tengah Fatihah ni. Macam nak buat? Dia kalaulah kita daripada duduk, kita uzur, sedang membaca Fatihah, jadi segar. Masa nak bangun tu, jangan baca Fatihah. Sambung masa duduk cacat. Sebab apa? Sebab daripada duduk, nak naik kepada hot nombor 1, berdiri. Sambung dalam berdiri lah. Sambung dalam berdiri. Sebab sekarang dalam duduk ni. Tapi dia kuasa, dia nak balik kepada hot nombor 1. Nombor 1 duduk, nombor 2, nombor 1 berdiri, nombor 2 duduk, nombor 3 mengiring, nombor 4 melentang. Sekarang ni dia duduk nombor 2 ni, dia duduk peringkat nombor 2, dia dah kena duduk. Dia nak pergi kepada nombor 1 ni, berdiri ni. Maka patah jangan baca lah tengah naik tu. Biar sambung dalam berdiri tegak baru sambung. Dan disunatkan kita ulang balik daripada awal Fatihah yang kita baca separuh dah duduk, disunatkan sahaja. Nampak situ. Berbeza dengan kita berdiri. Kita berdiri sedang membaca Fatihah, tiba-tiba mari pening, kita pun selo-selo nak turun duduk. Fatihah tu jangan berhenti baca, teruskan baca walaupun dalam keadaan ketika berpindah daripada berdiri kepada duduk. Teruskan baca. Sebab apa? Sebab datang daripada nombor 1 nak pergi pada nombor 2 iaitu duduk. Beza dah tu. Kalau daripada duduk kepada berdiri, tengah baca Fatihah, berhenti dulu baca Fatihah. Tengah naik tengah baca lagi, sambung ketika tegak. Dan disunatkan ulang balik Fatihah yang dibaca pada masa duduk tadi. Adapun daripada berdiri turun pada duduk, jangan berhenti Fatihah, teruskan baca. Sebab daripada nombor 1 nak pergi pada nombor 2. Nampak ni? Kita cerita nombor ni pun fadilah pahala sama je, sebab dia duduk dan keadaan dia lemah. Bukan kata duduk pahala kurang, bukan. Jangan salah faham. Sama ada dia berdiri, orang duduk, orang mengiring, orang melentang, orang lemah ni melentang, sama je pahala. Sebab dia lemah, bukan besar pahala dia. Sebab dia mengiring ke, dia melentang ke, dia kekal sembahyang. Lagi besar pahala sebab dia kesukaran. Cuma kita letak nombor 1 berdiri, nombor 2 duduk, nombor 3 mengiring, nombor 4 melentang. Dari segi pahala sama je, itu kewajipan belaka. Jadi maknanya dalam satu, bukan dalam satu sembahyang. Dalam satu rakaat boleh berlaku berdiri dan duduk, duduk dan berdiri. Dalam satu rakaat, sama ada dalam ketika berdiri, ataupun ketika rokok, ataupun ketika i'tidal. Sebab sama-sama wajib berdiri belaka tu. Cuma yang beza dia begini. Kalau kita sedang duduk sebab kita lemah, kemudian kita kembali kuasa, wajib berdiri serta-merta. Berbeza dengan kita kuasa, kita pun semain berdiri, tiba-tiba jadi lemah. Kita nak duduk serta-merta ke, kita nak sudah rakaat tu berdiri ke, tu pulang pada kita lah. Kalau tidak mudarat tak apalah. Sekarang ni dia berdiri, tapi di hujung berdiri ni dia jadi macam sejuk dah, masih macam lutut ni. Dia pun ada tiang ke, dia pun pegang di tiang. Dia tak mau duduk lagi. Tak apa. Nantilah turun ke bawah rakaat pertama. Kalau masih lagi rasa seumpama tu, rakaat kedua barulah nak mai duduk. Terpulang. Dia kalau dia berdiri, asal dia kuasa, tiba-tiba dia lemah, dia tak mau duduk segera, tak apa. Tapi jangan mudarat lah. Duduk guling batin jatuh kan. Satu hal pula. Tak mudarat lah. Maknanya dia rasa pelik dah ni. Tapi tak apa, biar selesai lah rakaat pertama ni berdiri. Tapi kalau kepada lemah dia tu boleh duduk dah. Tapi dia nak berdiri, nak sudah rakaat pertama contohnya. Dia pun rakaat ikhtiar, turun sujud apa semua ni. Selesai sujud kedua, Allah rasa sama juga. Memang lemah dah ni. Barulah nak semai duduk. Pada ni tak ada masalah. Hak nak kena jaganya, sedang duduk lemah asalnya, tiba-tiba kuasa, wajib berdiri serta-merta. Dia berdiri sebab dia kuasa, tiba-tiba lemah, dia nak duduk kemudian terpulang. Ada ni. Sama macam yang saya sebut sebelum ni, ada orang
saya sebut tadi, hok kata dia berdiri boleh tapi bertolong. Dia kena pegang meja baru boleh berdiri. Dia panggil lemah dah, tak wajib berdiri. Tapi ada orang walaupun tak wajib berdiri, akad pertama nak berdiri juga, akad pertama dia nak berdiri juga. Akad kedua barulah sampai ke sudah dia duduk. Tapi sebenarnya dia boleh duduk daripada awal lagi. Tapi dia peseng dia. Tak sedap ustaz, akad pertama berasa nak berdiri juga. Akad pertama dia berdiri pun, berdiri pegang lah, bukan berdiri macam orang lain, pegang. Tapi maknanya dia panggil lemah dah tu. Tapi akad pertama nak berdiri juga. Tak ada masalah kalau tidak mudarat. Tak ada masalah kalau tidak mudarat. Kemudian akad kedua sampai ke sudah, barulah dia semayang duduk. Ada orang yang buat seumpama. Tak ada masalah. Sebenarnya dia sudah tidak wajib berdiri sebab dia lemah. Tapi dia nak buat berdiri, tak ada masalah. Tapi kalau dia semayang duduk, dia sudah kuasa berdiri kembali berdiri hukum, wajib berdiri serta-merta. Itu beza dia. Kalau dia sudah lemah, berdiri tak wajib dah, dia nak berdiri juga akad pertama, terpulang. Tak ada masalah tu. Dia ada berlaku seumpama tu, akad pertama dia main berdiri, pegang di meja apa semua. Tapi memang dia lemah dah. Lepas selesai akad pertama, turun sujud apa semua, barulah sampai ke sudah dia semai duduk dan memang dia lemah daripada awal. Ada ni. Nak kena jaganya, kita semai duduk sebab kita lemah. Tiba-tiba segar. Tiba-tiba segar, wajib berdiri serta merta. Jadi maknanya, kuasa berdiri menjadi rukun, lemah berdiri tidak menjadi rukun, boleh berlaku dalam satu rakaat. Bukan dalam satu semayang. Satu semayang tak pelik Kat pertama dia berdiri, kat kedua nampak duduk. Kat ketiga berdiri pula, kat keempat dia duduk. Kata dia ni apa ni? Sebab apa? Kuasa kelemah, orang tak boleh nak nilai atas rasa masing-masing. Hak ni kena belajar masing-masing. Kita tak boleh nak, awak ni pada pandangan saya, awak nak dua rakaat pertama awak kena berdiri ni, dua rakaat kedua, dua rakaat terakhir bawa duduk. Tak boleh kita nak letak ke dia gitu. Sebab apa? Dia yang merasai dalam sembahyang macam mana. Mana kita nak bubuh ke dia, tak boleh. Dia sini yang merasai. Dia sembahyang rakaat pertama tu okey, mula-mula. Rakaat kedua tu jadi pening dah. Duduk. Lepas tu rasa gagah. Berdiri pula rakaat ketiga contohnya. Gitulah. Maknanya apa? Kuasa kelemah atas diri masing-masing yang merasai. Jadi diri masing-masing kena tahu kategori kuasa tu macam mana, kategori lemah tu macam mana. Ini berkait dengan rukun berdiri, rukun sembahyang. Berdiri bagi orang yang kuasa. Kalaulah masih lagi duduk dalam kategori kuasa, tiba-tiba sembahyang duduk, sembahyangnya tidak sah. Ingat baik. Ini berkait dengan rukun sembahyang. Berkaitan sah, batal sembahyang. Kena ngaji molek. Kuasa macam mana, lemahnya macam mana. Dan jika tiada kuasa berdiri sekali-kali, seperti hasil baginya dengan berdiri masyakkah yang sangat, yang menghilang ia akan khusyuk dan hudur hati, atau takut ia akan jatuh ke dalam laut kalau sembahyang atas perahu contohnya, atau karang, atau berpusing-pusing kepala, atau takut keluar kencing bagi orang selisih bau, atau keluar bawasir bagi orang yang basur, dan yang umpama keduanya, maka adalah ia sembahyang duduk. Duduk ni banyak keadaan ni, banyak keadaan. Lemah tu banyak keadaan. Termasuk juga lemah daripada berdiri. Siang hari dia boleh berdiri. Boleh. Siap. Tapi kalau dia berdiri siang hari, malam dia akan mengidap. Penyakit dia akan bertambah, darah akan keluar. Contohnya, siang tu panggil lemah dah. Pada ni. Siang boleh. Dia boleh siang. Dia boleh berdiri. Tapi mana boleh sekadar orang-orang uzur lah. Tapi boleh. Tapi kalau dia boleh berdiri siang, malam dia akan mengidap. Ni seperti saya sebut tadi, kena selidik macam mana uzur dia. Dia tanya saya, Ustaz, saya memang boleh berdiri pun, saya mari kelas pun boleh berjalan pun. Arwah dah dianya. Saya boleh berdiri, adakah saya wajib semai berdiri? Wajib semai berdiri lah saya jawab. Minggu depan dia mari pula, Ustaz, saya cerita ke Ustaz dah habis kata. Dah habis macam mana? Saya boleh berdiri, dia kata siang hari.
Tapi kalau saya berdiri je siang hari masa semayang, malam nanti saya akan mengidap, darah akan keluar. Oh, kalau gitu uzur dah siang hari. Jadi dia tak cerita habis, saya pun tak tanya habis. Sebab tak mati dia. Kalau mati dia, kamu ni semayang berdiri dah sekarang ni. Kamu sebenarnya main duduk kan? Ustaz mana mengajar kamu ni? Nak cah ustaz mengajar. Mati menomok dia. Contoh. Dah dia cerita dah habis. Saya pula salah juga kerana tak selidik habis. Dia berdiri boleh siang hari, tapi malam dia akan mengidap. Maka siang hari itu dia panggil lemah daripada berdiri. Walaupun lawan tengok, boleh je. Dah, dia tak boleh. Boleh masa tu, tapi dia akan mengidap kemudian. Maka dia panggil lemah daripada berdiri kalau orang berpenyakit seumpama tu. Mana kena selidik molek lah. Dan kita kena ngaji molek. Kena faham molek kuasa, keadaan yang macam mana, lemah keadaan yang macam mana. Wallahu a'lam. Ni kitab 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Kita masuk kepada sifat kepujian yang kedua. Sifat kepujian yang kedua. Muka surat 32. Muka surat 32. Nombor 2 tu, sifat kepujian yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua, takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu kurungan tu khauf. Khauf tu bahasa Arab. Terjemahan dia takut akan Allah. Sebab sifat kepujian sebagaimana sifat kecelaan yang kita duk sebut tu bahasa Arab belakalah. Sifat kepujian yang pertama taubah, bahasa Arab. Nanti sifat kepujian zuhud, bahasa Arab. Sifat kepujian yang keempat sabar. Sabar pun bahasa Arab. Syukur pun bahasa Arab. Ikhlas pun bahasa Arab. Tawakkul pun bahasa Arab. Redha akan qada Allah, redha pun bahasa Arab. Ni khauf, takut akan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam buku 20 sifat hati yang keji dan terpuji ni, tajuk dia takut akan Allah dan buat kurungan khauf. Kalau dalam kitab penuh bagi hati, dan kitab penuh bagi hati, saya bawa kitab penuh hati ni sebagai rujukan lah. Kitab penuh bagi hati ni bab yang kedua pada menyatakan khauf. Artinya erti khauf takut akan Allah. Dia sebut Arab dulu. Memanglah kita kalau sebut Arab. Taubah, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas. Kemudian pula khauf ni pula regu pula dengan rajak. Rajak tu harap akan rahmat keampunan Allah. Rajak pun bahasa Arab juga. Dan kita reti gitu dah. Khauf dan rajak. Kan gitu. Khauf dan rajak. Memang bahasa Arab lah ke kita duk ngaji ni. Wujud, kidang, bakok, bahasa Arab. Syarak, soh, bata, rukun, bahasa Arab dah ke tu. Bukan bahasa Melayu tapi jadi bahasa Melayu lah. Rokok, iktidal, sujud, dah bahasa Arab. Rokok bahasa Arab, iktidal bahasa Arab, sujud bahasa Arab. Duduk antara dua sujud baru bahasa Melayu. Tak apalah. Kita rokok iktidal apa bahasa Melayu dah kitanya, bagi kita lah. Tapi itu bukan bahasa Melayu. Rokok iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Dah reti bahasa Arab tu. Bagaimana?
tasyahud, selawat, salam. Tak bahasa Arab. Tertib. Bahasa Arab belaka tu. Jadi khauf. Kemudian raja. Tapi dalam ni tak bicara bab raja ni. Direngkas saja. Dia hanya bicara sifat kepujian yang kedua adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala, itu khauf. Kemudian kita dahulu panjang ni hak taubah, tapi yalah buku ni agak sangat ringkaslah. Bicara bab taubah ni, didatangkan rukun taubah, kemudian tidak didatangkan berkaitan dengan taubah daripada dosa tinggal kefarduan. Taubah daripada dosa dengan anak Adam didatangkan, tapi pendek kot cerita. Taubah daripada dosa kerana dahulu kita dok semayang, dok puasa, zakat kita dok bayar. Taubahnya kena qada kembalilah. Kena qada kembali. Kemudian nak qada sembahyang contohnya, kena balik kepada ilmu lah. Jangan qada gitu. Sebab apa yang kita nak lakukan biarlah berdasarkan kepada ilmu. Wajib qada itu kasar tu kena pericilah. Wajib qada. Nak qadanya macam mana? Hak lama-lama pastilah tak ada orang yang ingat. Ingat ke masa muda-muda tinggal semayang catat dalam diary. Diary tau. Sekarang tak ada diary tau. Ada diary. Kalau zaman dulu-dulu kok, akhir tahun kok berebutlah beli diary. Hari-hari tulis. Sekarang tak ada diary tau. Ada tak? Tak ada ujung ada diary. Ada tak? Dia orang sekarang ni apa-apa dalam telefon belaka tau. Tak ada diary tau. Maknanya kita semayang yang kita tinggalkan memang kita tak akan ingat. Macam mana? Kena ijtihad terlebih dahulu. Ijtihad ni kena mikir molek dulu. Balik umur berapa? Masa balik tu tak semayang langsung ke semayang celang-celup? Ada orang tak semayang langsung. Ada orang semayang tapi celang-celup. Time dia okey, dia semayang. Time dia bolok sibuk, dia tak semayang. Ini kena ijtihad lah. Kalau tak semayang langsung ni, siapa umur berapa? Lepas menikah baru semayang. Nikah umur berapa? Kira gitulah. Kalau kata nikah umur 25. Balik umur berapa dulu? Dah ingat balik lingkungan umur 12. 12 sampai ke 25. Maknanya 13 tahun kita tinggal semayang. Catatlah untuk 13 tahun. Kalau celang-celup ni pula semayang dengan tak semayang ni mana banyak. Banyak semayang. Kadang-kadang je tak semayang. Kadang-kadang je tak semayang. Maka lama mana seumpama tu? Bila semayang cukup? Letaklah kata 10 tahun semayang seumpama tu. Jadi semayang dengan tak semayang, banyak semayang lah. Letak tak semayang untuk 4 tahun. Tanda 4 tahun. Begitulah. Kena ijtihad, kena bersungguh-sungguh fikir balik. Tanda, fikir balik. Jangan pakai qada tu, yang kita kena ijtihad dahulu. Sebab memang kita tak akan tahu. Semayang kita tinggalkan tak ada orang tahu. Sebab tu dalam kitab dia ada jalanan dia. Kena ijtihad dulu molek, lepas tu catat. Macam-macam masa jumpanya. Dia kata masa duduk KL, dia kata. Masa naik bah mini zaman dulu tu, dia kata. Hak ditinggalnya subuh. Subuh mandak semayang, dia kata. Sebab apa? Memang itu rumah sebelum subuh. Mana subuh tabah. Lepas tu sampai tempat kerja. Dok mayang lah, dia kata. Dok mayang. Lepas tu zuhur asar, semayang, dia kata. Boleh semayang. Lepas tu kadang-kadang maghrib tak semayang, dia kata. Sebab tadi balik kerja. Kena kira lah. Duk kelupa buat perangai gitu lama mana. Subuh tak semayang sokmo ni. Berapa tahun pun bukan pergi kerja hari-hari. Berapa hari seminggu kerja? Nari ke? Tolak sehari dalam seminggu. Gitu ni. Kena buat kiraan. Kiraan catat molek. Ada gitu. Qada satu hari,
tanda 1 hari. Qada 1 hari, tanda 1 hari. Kena tanda ni hutang ni. Beres apa yang kita catat, berhenti setakat tu. Jadi, cukup. Betul? Nanti kan sampai di mahsyar kan takut tak cukup ni sebab akan dibuka catatan daripada mubalik ni. Kalau takut tak cukup, perbanyakkan sembahyang sunat. Perbanyakkan sembahyang sunat. Perbanyak mana? Kena banyak sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab sampai di mahsyar, hak sembahyang qada kita tak cukup, malaikat akan diperintah cari sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ni boleh apa dah? Boleh tampung. Qada sembahyang fardu hak qadanya tak cukup, boleh tampung. Dan sembahyang sunat banyak mana nak tampung hak sembahyang qada ni sebab sembahyang sunat ni sembahyang sunat je. Sembahyang fardu ni sembahyang wajib ni. Nilai tak sama dah lah. Dan sembahyang sunat boleh tampung sembahyang fardu ni. Sembahyang sunat, sembahyang fardu ni ni besar. Sembahyang sunat nak tampung warna ni, sembahyang sunat kecil ni. Bukan memperkecilkan sembahyang sunat, bukan ni. Jadi nak tampung macam mana ni? 70 rakaat sembahyang sunat boleh tampung 1 rakaat sembahyang fardu yang qadanya tak cukup. 70 rakaat sembahyang sunat boleh menampung hanya 1 rakaat sembahyang fardu yang qadanya tak cukup. Sebab tu saya sebut tadi, kena banyak sembahyang sunat tu. Bukan sembahyang sunat rawatib. Ni kalau kita bimbang, kita qada habis dah sembahyang catatan, sampai di mahsyar kan tak cukup ni. Tapi kita tak bersalah dah, tak berdosa dah kitanya sebab kita sudah tunaikan kewajipan. Qada tu kita taubah tunai dah kewajipan. Sampai di mahsyar tak cukup, tak berdosa dah kita, tapi kuranglah kitanya. Adakah kita diambil salah? Tak dah sebab kita sudah bertaubat. Kita sudah qada dah mengikut jumlah yang kita sudah ijtihad, kiraan kita cukup dah. Tiba-tiba sampai di mahsyar buka satu catatan, ada tak cukup. Tak ada ambil salah dah sini pada ni. Bukan kata kena hukum dak dah. Tapi kosonglah situ. Jadi nak jadi tak kosong tu lah. Ambil hak sunat, bubuh hak tempat kosong. Hak sunat ni lah nak ganti tempat kosong fardu ni. 70 rakaat baru boleh ganti untuk 1 rakaat. Maknanya kalau dia tak ada sembahyang sunat, maka hak kefarduan dia jadi lopong apa? Jadi kosong lah. Dia diseksa ke? Tak, dia sudah taubat dah. Tak ada dah dosa dianya. Tapi di tempat tu jadi ropong. Bukan lopong dah, ropong. Lopong lain, terlopong tengok. Tu lain. Boleh? Jadi ropong tak ropong. Jadi gelonggong. Kau pening ke dengar. Ropong lepas tu gelonggong pula. Orang ikut live ni bukan orang Terengganu saja ni. Mula susah pula, ada pula orang lain tolong terjemah pula. Mana ada kosong. Rugi kita, malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tak berdosa dah, walaupun tak ambil salah dah, tapi kosong situ tu. Malu kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak boleh jadi gitulah, perbanyakkan sembahyang sunat. Itu hikmah. Disyariatkan ibadah sunat. Disyariatkan ibadah sunat, hikmahnya boleh menampung kekurangan fardu. Itu hikmah dia. Hikmah disyariatkan ibadah sunat, dia kata hikmahnya boleh menampung kekurangan fardu. Menampung di mana? Di akhirah, bukan di dunia. Di akhirah, bukan di dunia. Di dunia hak sunat tak nak tampung hak fardu. Tak boleh. Hak fardu kena buat asing hak tu. Kalau tinggal kena qada asing hak tu. Saya tak mau qada, saya nak sembahyang sunat akan tampung. Dah atas dunia tau. Hikmah disyariatkan ibadah sunat, contoh kita cerita sembahyang sunat adalah untuk menampung kekurangan sembahyang fardu di akhirah, bukan di dunia. Di dunia wajib kita kena qada. Pada ni. Sebab perkara sunat tidak boleh menampung perkara wajib. Sunat tidak boleh menampung perkara wajib.
Ni contoh. Kita tinggal satu rukun semayang. Boleh tak kita nak tampung dengan sujud sahwi? Boleh ke mana sujud sahwi sunat? Kamu tinggal tu rukun. Kamu tinggal sunat abad. Boleh kan? Boleh tampung sujud sahwi. Saya tinggal satu rukun tadi. Lepas tu macam mana? Boleh tak saya nak tampung rukun yang saya tinggal tadi dengan sujud sahwi? Nak tampung kat sujud sahwi tu sunat je. Mana perkara sunat boleh tampung perkara wajib? Ada ni. Jadi hak semai sunat ni boleh menampung kekurangan semai fardu di akhirah, bukan di dunia. Jadi di akhirahnya kita taubah dah di dunia dengan qada, ada tak cukup? Barulah semai sunat tu menampung semai fardu di akhirah. Di dunia wajib kena qada. Kena tunaikan, kena qada, kena tunaikan. Tanda ni. Mengikut apa yang kita catat tu, catatnya kita tunaikan. Waktunya tidak ada waktu. Kalau tinggal subuh, sembahyang waktu subuh. Qada waktu subuh. Kalau tinggal zuhur, qada waktu zuhur. Dia sembahyang qada ni waktu habis dah. Dia tak ada waktu dah. Tak ada waktu dah. Ini cerita ni. Dia pelajar, hari tu zuhur tak sembahyang sebab ada tunggu program besar ni. Cikgu dia boleh biarkan pelajar dia tak main zuhur. Salah besar dah tu. Tunggu tu ada orang besar nak nawi bantuan ke apa ke. Sembahyang. Nanti kalau tak ada kan bantuan tu tak dapat. Sembahyang lepas petah tu. Dia boleh gagal sembahyang. Zuhur tinggal kerana takut orang besar mari, nama tak ada, nama dipanggil dia tak ada, jadi tak dapat bantuan. Tak sembahyang zuhur pelajar. Sembahyang depan petah tu. Kau nak kira. Atas petah tu kan molek kan. Main atas petah tu. Orang besar tu kursi bawah tu. Kita nak sembahyang. Kau nak kamu. Dia biarkan pelajar dia tak sembahyang zuhur, lepas tu dia ajar pula. Zuhur hari ni awak kena qada bila masuk zuhur esok. Kata jeng kepala jeng tu dia. Disuruh dah ditinggal zuhur hari ni. Disuruh qada zuhur hari ni apabila masuk zuhur esok. Baru boleh qada. Tak ada kena mengena dah, waktu habis dah. Jadi qada tak ada kaitan dengan waktu dia habis dah. Lepas tu kita qada macam mana? Kalau kita tinggal 5 kita susun. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu pun tanda sehari. Subuh, zuhur, asar, isyak. Tanda sehari. Waktu tak ada. Kita sambung dia. Kalau tadi kita berhenti di asar. Kita nak sambung balik qada, ambil maghrib, isyak, tanda sehari. Lepas tu sambung subuh, zuhur, asar, maghrib. Berhenti. Lepas tu nak sambung pula, ambil isyak, tanda sehari. Gitu cara dia. Tak ada kaitan dengan waktu. Bukan di waktu tahrim pun boleh qada. Lepas subuh ke lepas asar ke boleh qada. Cuma jangan sengaja. Jangan tahari, jangan sengaja tuju. Sebelum subuh tak mau qada, lepas subuh baru nak qada. Sebelum asar tak mau qada, lepas asar baru nak qada. Kalau sengaja tuju gitu, haram kita tidak sah semai qada tu. Pandai ni. Adapun dia qada. Ada masa sebelum subuh, lepas subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar. Ada masa dia qada aje. Maka boleh qada walaupun di waktu tahrim. Tapi pokok pangkalnya balik kepada ilmu. Masa kita pun cukup dah. Jadi cakap pun laju-laju. Jaga masa. Dah orang ngaji ni dia ada janji dah dengan kawan dia tu. Pukul 11 tu nak tunggu dah tepat tu. Kalau tak berhenti ikut masa, bergelisah kawan tu. Dia janji dah. Dia kata insya-Allah kita jaga masa kita mula kena jaga, masa berakhir pun kita jagalah. Jadi hak kita baca tadi tu sifat kepujian yang kedua, takut akan Allah khauf, orang yang benar-benar mengenali Allah Taala, dialah orang yang takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.